Kalau orang Pulau Pinang cakap, bukan pasal wang. Prinsip kami, customer macam raja. Lembutlah wahai sang besi. Setiap kali ketuk ni, saya kata 10 sen. Habuk yang keluar pada kita ni, karat yang keluar kita ni, kami panggil mas. Lagi banyak mas, maknanya lagi banyak duit lah. Lumrah manusia mempunyai pendapat yang berbeza. Begitu juga dengan hobi masing-masing. Kebiasaannya, ia dilakukan sebagai rekreasi bagi memenuhi masa lapang dan minat seseorang. Ia juga dianggap terapi minda. Hobi mengumpul kenderaan lama bukanlah murah, tetapi ia memberikan kepuasan kepada pemiliknya. Contohnya seperti pickup 620 ini, walaupun ia buatan 1975, tetapi selepas dibaik pulih, dapat saya rasakan bahawa pemanduannya masih sedap dan tegap. Berbeza bagi pemilik truk pickup ini. Ia dibaik pulih untuk tujuan mengisi masa terluang. Tetapi kini usaha itu membawa pulangan kepada pendapatannya. Terletak di Bandar Perda, seberang perai, VW Trash Garage menyimpan kisah di sebalik usaha membaik pulih pelbagai jenis kereta. Sebelum dibaiki, truk buatan Jepun ini pernah digunakan oleh pemilik asalnya untuk mengangkut barang perniagaan. Dibeli dengan harga RM1,600 di Pulau Pinang, ia mengambil masa 2 tahun 6 bulan untuk disiapkan ketika Perintah Kawalan Pergerakan Jun lalu. Okey, kereta ni belakang dia, lantai bawah dia memang cantik macam original sebab saya buat baru semua. Tapi saya sayangkan lantai tu, saya bubuh checker plate aluminium. Jadi apa barang yang saya bawa, tak rosaklah lantai. Kereta ni saya tambah aksesori aircon dan juga macam sikit-sikit lah, ada pink stripe sikit-sikit macam tu lah. Cushion masih lagi original, boleh adjust. Steering original, hanya gear knock saja tukar. Walaupun dia besi kosong yang nipis, tapi kalau struktur dia betul, macam orang lama-lama cakap tanggam dia betul, struktur dia betul, dia akan kuat. Jadi saya hampir 80 kilo lebih, masih lagi boleh tahan lah. Okey, kalau kita duduk macam ni, selalunya orang kata dia boleh tahan. Tapi kalau kita goyangkan macam ni, lagi struktur dia, lagi dia power dia loose lah. Tapi dia masih lagi kuat. Antara motif bagi setiap individu melakukan hobi mereka adalah sebagai memenuhi keseronokan dan bukan untuk mendapat pulangan. Kita kena lebur dia dulu lah. Berlatar belakangkan pengetahuan kejuruteraan mekanikal, Jasni yang berusia 50 tahun antara mereka yang terkenal di utara tanah air dalam kerja baik pulih kenderaan. Ni shape dia. Ada orang tanya kami, macam mana nak ambil upah dia? Macam budak-budak baru nak belajar ke, dia tanya macam mana dapat wang daripada buat kerja ni. Jadi saya kata, dan juga besi ni kadang keras. Macam mana nak bentukkan dia. Jadi saya selalu melawak lah dengan budak-budak ni. Kata, lembutlah wahai sang besi. Jadi kita akan lembut dia. Jadi kita ketuk lah dia. Dan setiap kali ketuk ni, saya kata 10 sen. Bermakna satu keping ni mungkin dah ketuk saya rasa hampir 200-300 kali. Jadi kalau campur 10 sen tu dah banyak. Jadi dia orang faham lah. Dia nak dapat wang daripada kerja kita ni, makna kena kerja banyak sikit. Jadi walaupun dia daripada 10 sen sikit, tapi lama-lama banyak. Macam ni sebab dia orang dulu tutupkan simen. Nanti kita akan potong di sini ya, atas ni. Sekeping, tukar baru. Bermakna luar baru, dalam pun kena baru. Terkenal dengan falsafah dan pendiriannya dalam melakukan pekerjaan, Jasni bermula dengan pelbagai aktiviti sukan perlombaan kereta dan motosikal seawal usia 16 tahun. Mula berminat dengan kerja-kerja mengubah suai motosikal, dia adalah rakyat Malaysia pertama memenangi anugerah motosikal ubah suai terbaik di dalam pertandingan antarabangsa yang dianjurkan oleh Phuket Bike Week 2002. Selepas membina motosikal berikutnya, pada tahun 1995, bapa kepada 2 orang anak ini beralih arah kepada hobi membaik pulih kereta di usia 25 tahun.
lantai, strength lantai adalah tulang-tulang ni. Tulang-tulang original ni bila kita pijak dia keras tak. Jadi lantai di sini dah hancur. Jadi kami terpaksa buat tulang-tulang dia balik. Macam ni kita buka keluar ni. Di dalam kena repair dulu baru boleh pasang yang ni. Ini hammock lah, ketuk tangan lah. Dia macam ni, saat saya tunjuk demo dengan bawah. Ya. Ini. Dia tak kemek sebab dia ada tulang sini yang orang pegang. Tapi kena dengan kereta kemek lah, faham tak? Macam tu kita tendang dah tak kemek kira bermakna dia punya tulang ni, ini satu step. Sini satu, dua. Belakang ni satu, macam original balik. Itu saya, dia kuat. Pegang kan? Ada kan? Tadi saya tendang sampai beringgut. Berpegang kepada prinsip kita, Jasni tidak pernah mengambil kredit secara peribadi di atas setiap hasil kerjanya. Bersikap merendah diri, anak jati Pulau Pinang ini sentiasa menganggap perkataan kami dalam kerjanya merujuk kepada hasil yang dilakukan secara kolektif berdasar kepakaran masing-masing seperti mengecat, membaik pulih enjin dan pelbagai lagi. Macam kami kira habuk yang keluar pada kereta ni, karat yang keluar kereta ni, kami panggil mas. Lagi banyak mas, mana lagi banyak duit lah. Mana dia lagi buruk, mana banyak kerja, kos dia tinggi lah. Itu saja. Bekerja secara sambilan dalam bidang robotik dan pembinaan mesin, setiap barang yang diperlukan untuk membaik pulih kenderaannya diperoleh dari kilang-kilang di sekitar Pulau Pinang. Prinsip kami, customer macam raja, first kali. Kami suka customer tu datang tiap-tiap hari. Cek kereta dia, tang mana dia tak puas hati, kami ada sediakan marker. Okey, dia boleh tanda tang sini dia tak puas hati, sana tak puas hati, welding ni tak puas hati, kami akan ikut dia macam mana dia mau. Dan kami akan bagi guide dekat dia jugalah. Bentuk badan dia macam mana, tulang dia. Itu prinsip kami. Lagi satu prinsip kami, kalau orang kata tak boleh buat, kami kata boleh buat, kami akan buat. Bila kami dapat macam mana orang yang kata tak boleh buat tu boleh buat, jadi bermakna itu satu kepuasan dan kami berterima kasih pada dia. Selain pengetahuan fiziknya, Jasni juga banyak membeli bahan-bahan bacaan dari luar negara untuk dijadikan rujukan. Tekan belakang ni. Tekan belakang. Dia jalan sikit, sambung lagi. Keluar. Angkat, tolak depan ni. Okey. Okey, apa yang saya lakukan tadi adalah teknik memotong plet besi ini untuk bahagian lantai ataupun badan kenderaan yang dibaik pulih. Nampak mudah bila Cik Jasmi melakukannya, tetapi memang sukar. Apatah lagi untuk saya yang tidak mahir ni. Keras juga ni. Ni yang nipis lah. Yang nipis. Kereta yang sedang dalam proses restorasi ini antara kegemaran Jasni. Ini yang bau. Kereta pacuan roda belakang buatan Jepun ini kepunyaan sahabat karibnya yang pernah sama-sama berkecimpung di dalam perlumbaan dan drift di Sepang suatu ketika dahulu. Orang akan mewarisi benda klasik ni. Benda antik, simpan. Nanti boleh buat duit. Impian nak benda klasik ni kekal sampai bila-bila. Lebih dikenali sebagai Mamu, hari ini Humaizi bersama rakan karibnya Jasni berkunjung ke Sungai Petani, Kedah untuk melihat keretanya yang sedia untuk dicat. Berusia 34 tahun, anak jati Pulau Pinang ini berhasrat untuk menyimpan nostalgia terhadap model kereta sama yang pernah digunakannya untuk perlumbaan sebelum kemalangan. Elok. Alright. Jadi saya maintain lah. Yang mana rosak saya tukar tapi masih lagi bentuk yang Asal asal lah. Okey. Tulang-tulang Yang tu. depan semua dah settle lah. Depan semua settle dah. Okey, belah driver settle lah. Settle, driver settle, belakang pun selesai. Okey. Macam mana Witi puas hati ke, apa-apa ke. Okey, sangat berpuas hati. Dibeli dengan harga RM2,500 di Pulau Pinang, Mamu telah membelanjakan lebih RM10,000 bagi kerja-kerja restorasi. Saya memang
teruja lah dengan kereta lama ni sebab kita boleh membaik pulihnya semula daripada mula. Macam restoration lah. Kita membuatnya daripada A sampai Z. Bahagian yang saya paling berpuas hati adalah bahagian arch belakang. Memang sangat susah lah untuk membuat dia. Tetapi Encik Jasni berjaya untuk buatkan sampai menjadi apa yang saya nak lah. Selepas 3 bulan, kereta model 1981 ini akhirnya diberi nafas baharu hampir 40 tahun kemudian. Sebagaimana teknologi lain, reka bentuk kereta juga melalui beberapa fasa. Setiap keluaran mempunyai fashion tersendiri mengikut perkembangan pasaran dan kehendak pengguna. Beetle Chalk Top keluaran 1966 ini antara yang sering menjadi perhatian di khalayak umum atau pameran. Okey, kereta ni walaupun nampak karat, kita nampak dia macam karat, tapi saya dah masukkan satu ubat dekat dia. Kita pegang dia. Okey, tangan saya nampak macam ni, ada kuning-kuning sikit lah. Jadi saya tarik. Masih sama. Makna mungkin material dia bagus dan chemical itu bagus, menyebabkan dia kurang jadi reput lah, kurang karat lah. Jadi mungkin dia boleh tahan lama lagi lah. Anak kepada bekas pemandu kereta api, Jasni banyak dibimbing oleh Allahyarham bapanya dalam pengetahuan teknologi. Dibuat atas permintaan isteri kesayangan, Jasni melahirkan semula kereta ini dalam keadaan berkarat. Kreativitinya menzahirkan banyak kemenangan di dalam pelbagai pertandingan. Luas tinggan dalam kondo. Bila berada di dalam kereta ni, tak terasa bahawa luarannya sangat buruk. Dan seperti telahan Jasni, setiap ketukan bernilai 10 sen dan untuk membaik pulih sebuah kereta akan melibatkan beribu ketukan. Ia dianggap sebagai simbolik kepada harga sesebuah kereta yang dibaik pulih. Oi. Kereta ini banyak digunakan untuk mengumpul dana bagi tujuan kebajikan di pameran-pameran automotif. Gemar menyuntik momentum deruman bagi industri pemotoran dan automotif negara yang dipacu permintaan serta minat baharu. Jasni sering menerapkan nilai-nilai ini dalam jiwa anak-anaknya sejak kecil lagi. Keseluruhan keluarganya amat meminati bidang pemotoran dan sukan tahan lasak. Sebagaimana bapanya, Daniel Ibad telah dididik dalam bidang sukan lumba motosikal sejak berusia 10 tahun. Begitu juga dengan Dania Iman, membantu ibunya Rohani Teh di bengkel mereka cukup memberikan gadis berusia 20 tahun ini pelbagai ilmu kehidupan. Kadang-kadang adalah try tolong dia buat enjin. Kadang ada juga buat motor sendiri. Buat kadang-kadang benda boleh repair, kita repair. Benda yang tak boleh, minta tolong abah. Benda antik, simpan. Nanti boleh buat duit. Impian nak benda klasik ni kekal sampai bila-bila. Orang akan mewarisi benda klasik ni. Harap benda tu akan kekal lah. Macam kereta lama, motor-motor lama. Menggabung jalinkan elemen-elemen perincian mengikut permintaan pelanggan, hari ini Jasni memulakan projek baharu, Kombi. Jenama buatan Jerman keluaran 1979 ini akan diberi nafas baharu pada keseluruhan struktur, badan dan enjinnya. Okay, pintu susah sikit lah. Ini nama dia dolly. Ini macam hammer lah. Tapi kami punya style pakai hammer yang lebar macam ni. Sebab kami katuk macam ni. Jadi ini dolly, tahan belakang dia. Sini ketuk. Jadi bermakna saya kena macam ni. Kalau dia masuk dalam, ketuk sikit. Yang ini kami buat sendirilah, custom. Sebab apa? Yang ini daripada spring kereta. Dia kuat, jadi dia ada macam
fleksibel dia bagus. Jadi kami buat sendiri. Saya rasa benda ni lagi best sebab bila kita ketuk, permukaan dia banyak kena. Kalau hammer, permukaan dia sedikit saja. Yang ni banyak. Jadi kita ketuk, kita boleh tarik dia. Bermula dari sejarah awal penciptaan kereta pada 1335 sehingga kini, nama-nama besar seperti Henry Ford, Carl Benz dan Ferdinand Porsche antara yang menjadi bahan bacaan Jasni. Sejak memulakan bengkel pada Ogos 2010, yang asalnya sekadar memenuhi hobi, Jasni banyak membaik pulih kenderaan berdasar keadaan asal. Sama tengok sini, sama. Lepas tu, kita tutup pula. Kita tengok. Okey, shape dia. Sini sama. Shape sini semua sama. Okey. Buka balik. Tak puas hati sikit ke atas sana. Atas sini macam tenggelam sikit. Tenggelam, dia ada shape bulat dengan straight. Bukan ketuk macam ni. Terbaru, Jasni dikejutkan dengan tempahan untuk membaik pulih kenderaan yang akan dihantar daripada pelanggannya di Jerman. Bagi saya, kerja ni adalah satu seni lah. Setengah orang kata art lah. Mungkin saya seni ketuk lah sini. Seni ketuk, bina badan. Ketuk balik macam original dan ubah suai sikit-sikit mudguard. Macam as ni, fendel ni. Ini adalah macam seni lah bagi saya. Saya nak bagi semua ilmu saya. Bila kita ada ilmu, penuh dalam satu timba. Kalau kita tak bagi ke orang ilmu tu, bermakna dalam timba tu dah penuh. Ilmu baru tak akan masuk. Bagi penduduk di sini, mereka sudah lali dengan Jasni yang bekerja sehingga dini hari. Malah ada kalanya, dia menjadi pembantu atau penyelamat tetangga di kala kecemasan. Cik Jasni, apa jenis pintu untuk kenderaan ni? Ini pintu kalau kita di Malaysia panggil 2 daun lah. Ataupun ada orang lama-lama panggil pintu almari lauk lah. Okey, jadi cara buka dia 2 daun. Satu step, dia ada tali pinggang, makna tak mau bagi kena sana bodi rosak. Dan kita ada lagi satu step, buka 2. Van mula-mula dalam dunia dia orang panggil samba bus. Bas kecil lah. Jadi kalau kita nak masuk belakang, kita nak masuk sini, jadi sempit lah. Jadi dia buat. Yang ini kita boleh buka untuk orang masuk ke cushion belakang. Lepas tu di depan. Tutup balik. Okey. Jadi macam ni. Tolakkan dia. Melangkah dengan 1000 kekuatan, anak kedua daripada 3 beradik ini memerlukan pengorbanan masa yang belum tentu menghasilkan peluangan lumayan untuknya. Ada kala, Jasni akur dengan kehendak dan permintaan pelanggan yang pelbagai. Saya buat kerja bukan pasal wang. Bukan pasal duit. Kalau orang Pulau Pinang cakap, bukan pasal wang. Ini adalah hobi saya. Saya minat kereta lama, barang lama. Dan juga kalau ada rezeki lah, diizinkan Tuhan, saya nak pergi tour to Europe dengan kereta ini lah. Pengalaman mengembara ke serata dunia membuka minda Jasni dalam menghasilkan estetika otomotif untuk melahir dan mengembalikan semula imej selamat serta menarik kereta yang dibaik pulih. Apatah lagi, bagi mengekalkan reka bentuk asal sesuatu model menjadi sebahagian cabaran kepada jurutera ini. Harapan saya, kalau ada orang mau buat body macam ni lagi, saya akan main kereta lama lagi lah. Bermakna kalau ada orang mau buat body macam ni, ramai lagi orang yang akan main kereta lama dan jaga kereta lama yang terbaik. Apabila kereta ni dah tak ada, dah pupus, bila kita ada kereta ni, satu hari dia akan jadi mahal. Berpegang kepada filosofi lihat, dengar dan rasa, bagi Jasni, ilmu perlu dikongsi bersama. Bertitik tolak daripada kemahuan dan minat, disulami pula azam dan tekad. Hasil kerjanya mampu mengadun kombinasi usaha yang cukup padu bagi tatapan generasi akan datang. Hand build ni dari segi spiritual dia, sebab dia pakai tapak tangan kan,
segala energi dia tu transfer pada yang dia pegang tu. Dikenali dengan gelaran Bandar Diraja, Kuala Kangsar Perak sememangnya sinonim dengan identitinya dalam industri penghasilan kraf labu sayung. Namanya diangkat bersempena dengan lokasi yang terletak di Mukim Sayung. Selain digunakan sebagai bekas simpanan air minuman, ia turut dijadikan cenderahati bagi sesiapa yang berkunjung ke sini. Meskipun dalam cuaca panas, air yang disimpan di dalam labu dikatakan kekal sejuk dan segar. Sebaik memasuki kampung Kepala Bendang, kelihatan banyak deretan bengkel perusahaan labu yang dijaga rapi. Setiap satu tembikar disusun sempurna di rak bertingkat. Warnanya yang persis burung gagak serta sifatnya yang berdiri teguh menambahkan lagi nilai estetika labu ini. Lebih 50 tahun mengekalkan kaedah pembuatan labu sayung secara tradisional, Maznah Sulaiman mewarisi teknik penghasilan seni seramik ini menerusi pemerhatian daripada Allahyarhamah ibunya. Masa balik sekolah, makcik ingatkan labu tu kat rumah nak buat kan. Lepas itu, mak marah lah jangan main tanah. Saya minat mak buat labu. Nanti labu tanah kan tak cukup katanya. Tak cukup tanah nanti siapa nak tumbuk tanah. Kita tumbuk lah kan. Lepas tu buat sampai dapat. Dah heruk-heruk macam mana pun sambung buat juga. Mak tak ada bahasa kita yang tu. Tak macam mana minat buat labu masa dulu tak tahu lah. Mesra disapa dengan panggilan Maknah, ibu kepada 4 orang anak ini satu-satunya wanita yang masih meneruskan legasi pembuatan tembikar tradisional di kampung ini. Masa dulu memang susah nak kadap junjung tak kepala. Daripada ujung sungai sampai ujung elok. Junjung tanah ni. Kawan-kawan semua lah. Kawan patah tengkuk mah tu tak apa. Tak tu jalan juga. Berat tanah. Sampai rumah umban je lah. Balik tu itu jemur. Jemur tu boleh sehari sebab apa? Panas pun kurang kan. 2-3-4 hari dah kering elok terus baru tumbuk. Bagi menghasilkan labu gelugur, bahagian badan labu ditekan menggunakan jari sehingga terhasil kesan lurah. Di saat leka menghasilkan labu, titisan manik-manik hujan mula memecah kesunyian. Cuaca yang tidak menentu antara batu penghalang bagi setiap penggiat seni seramik tatkala proses pengeringan. Namun, ia bukan alasan bagi ibu berusia 64 tahun ini untuk tidak meneruskan kerjayanya. Tatkala malam melabuhkan tirai, siang pula menyapa. Menjadi rutin bagi Maknah keluarga meluangkan masa sekali dalam seminggu mencari tanah liat untuk kegunaan perusahaannya. Kawasan pengambilan tanah ini terletak 10 minit dari terataknya. Difahamkan, seguni tanah mampu menghasilkan 7 hingga 8 biji labu. Bagi anak bongsu kepada Maknah, pemilihan tanah bersesuaian menjadi aspek keutamaan dalam penghasilan tembikar. Bersandarkan 12 tahun pengalamannya, Mustafar Anjang Hashim menyatakan tanah yang berhampiran tebing sungai adalah yang paling sesuai
untuk menghasilkan labu sayung. Dan tapak berkeluasan setengah ekar milik rakannya ini antara lokasi pengambilan tanah itu. Untuk memikul tanah-tanah ini memerlukan tenaga yang maksimum, maka tidak hairanlah ia dijual RM8 seguni. Boleh. Ini okey ni. Okey, kasur sangat, kasur tak ada alus okey kan. Merah campur merah coklat. Boleh campur pun tak apa. Dia tanah ni dia macam kita ambil satu tempat tu, katakan itu kita tambah baliklah. Lepas tambah tu dalam masa setahun 2 tahun tu dia kan tanah tu kan ada balik. Dia kan macam beranak macam tulah. Dia takkan habis ni tanah liat ni. Di bawah tujahan cahaya matahari, tanah akan dijemur sehingga kering. Biasanya, ia akan dibiarkan selama 2 hari bergantung kepada keadaan cuaca. Tanah ni tak apa, dia basah ke kering ke, lembik jebik pun tak apa. Pasal kita akan jemur ataupun kita proses. Kalau untuk picit tangan tu kita akan jemur lah tanah tu boleh kering. Kalau untuk proses tu kita tanah tak kisahlah, kering boleh, lembik pun boleh, ketul besar-besar pun tak apa. Kita akan proses dalam mesin tu. Tanah yang sudah kering akan bertukar kepada warna putih kekelabuan. Tanah kemudian ditumbuk sehingga halus dengan menggunakan lesung kaki. 2 individu diperlukan bagi melaksanakan proses ini. Ia diteruskan dengan mengayak dan menapis tanah. Tujuannya adalah untuk memisahkan kandungan bendasing yang terdiri daripada akar kayu dan ketulan batu. Pembuatan labu sayung tradisional memerlukan ketelitian dan kesabaran. Kadang-kadang juga mampu mempengaruhi emosi Maznah apabila dia bertukar angin untuk meneruskan proses pembentukan di lokasi berbeza. Aliran kerja ini dilakukan secara berperingkat, bermula dengan pembentukan badan, leher, kepala dan muncung labu. Segala proses pembikinan itu menyumbang kepada mutu labu yang dihasilkan. Tanah ni dia sedap picit kampa dia daripada dia macam ada getah-getah lah. Lepas tu dah bergetah tu kita buatlah. Kalau tak bergetah dia tak jadi labu tu. Dia macam mokoh tu. Proses pembentukan dan pencantuman akan diteruskan apabila labu separa kering. Labu picit tangan, dia kalau nak buat, kadang baru nak buat kat badan dia, nak naikkan, kadang dia tu herut lah. Tangan tak betul nak cara buat dia kan. Lepas tu tak puas hati, betulkan elok-elok balik. Jadilah bentuk badan labu kan. Sampai siap. Itu hati tu masa seronok sikit kan. Segala peralatan bagi penghasilan labu dibuat menggunakan bahan-bahan terpakai mengikut kreativiti tersendiri. Okey, saya buat ni. Nampak mudah tapi sebenarnya sukar untuk menghasilkan sebiji labu sayung ini. Lebih-lebih lagi ketika proses pembentukan dijalankan kerana ia memerlukan teknik picit dan cubit yang betul lah. Dan untuk menghasilkan sebiji labu sayung ini ia memerlukan masa lebih kurang 2 hingga ke 3 hari. Dan sekarang ini apa yang menarik perhatian saya adalah corak ataupun rekaan bentuk yang terdapat pada permukaan labu sayung ini di mana ia dilengkapi dengan motif bunga-bungaan ya.
Bagi melicinkan permukaan labu, batu luru akan digunakan. Labu yang sudah siap akan dikeringkan sebelum memasuki proses seterusnya. Keunikan dan kehalusan labu hitam tradisional telah menarik perhatian seorang penyelidik pepas, Sushilawati Sulaiman, dalam mendalami hasil seni ini. Melihat kaedah picit tangan yang kian menghilang, membuatkan anak jati Johor ini mengambil langkah melakukan konservasi. Ia adalah untuk memberi kesedaran kepada masyarakat mengenai keindahan seni itu sekaligus mampu mengangkat nilai dan martabat labu sayong. Bila di Jepun tu awareness tentang seramik sangat luas. Diorang memang mencari water vessel. Water vessel ni macam water container yang sesuai untuk buat good water tu. Good water ni ialah water yang sihat untuk badan kita. Jadi tanah liat ni pula sangat bagus tapi sangat susah untuk buat water container tanah liat ni. Sebab jenis tanah tu pun memainkan peranan yang penting. Menetap di Jepun sejak tahun 2013, dia mengakui penggunaan labu sayong mendapat sambutan dan permintaan tinggi dalam kalangan masyarakat di negara matahari terbit itu. Ada beberapa penyelidikan daripada universiti, pihak universiti apa semua mengatakan yang memang dia bersesuaian. SIRIM pun dah tested the water, pH dia memang tinggi. Kalau pH water, drinking water yang bersesuaian dengan SIRIM punya level tu, 6.5 to 8.5, labu sayong punya water pH tu 8. Jadi memang very high quality punya water. Mula aktif menjalankan konservasi ini pada 2019, dia berharap agar generasi akan datang mampu untuk menghargai kesenian ini. Dari awal hingga akhir proses, kesemuanya menggunakan bahan yang berunsur alam. Mempertahankan seni pembuatan labu sayong secara tradisional, ini yang diperjuangkan oleh Maknah tanpa legasi. Bimbang akan kepupusan seni tradisi, Maknah tetap mengekalkan cara asli pembuatan labu sayong meskipun ramai pengusaha yang sudah beralih ke teknik moden. Menunjukkan minatnya dan menceburi bidang seni seramik sejak berusia 18 tahun, kini Mustafa meneruskan warisan ibunya menjadikan perusahaan labu sayong sebagai mata pencarian utama. Namun, dia telah beralih arah kepada inovasi baharu dalam pembuatan labu dengan cara pengacuan. Dengan bantuan mesin serta peralatan moden, teknik acu bukan sahaja mampu menghasilkan kuantiti produk yang banyak, malah dalam waktu singkat. Cecair tanah liat tadi akan dituang penuh ke dalam bongkah acuan yang tersedia. Kepingan acuan yang diperbuat daripada simen kapur mampu meresap air dengan cepat. Oleh itu, teknik yang sama perlu diulangi bagi menghasilkan lapisan dinding labu yang tebal. Apabila ketebalan dinding labu mengering mencapai tahap ketetapannya, acuan akan diterbalikkan bagi membuang lebihan tanah yang masih cair
sekaligus membentuk lubang kosong. Labu yang sudah siap terbentuk akan dikeringkan. Pembuangan lebihan tanah liat dan proses pengukiran dilakukan di atas mesin pemutal elektrik. Keseluruhan proses ini memakan masa kurang dari 4 minit. Motif-motif tradisional seperti bunga cengkeh, bunga lawang, bunga tanjung dan pelbagai lagi diukir menggunakan alat yang diperbuat daripada kayu ke atas permukaan labu yang separa kering. Sejak awal perkahwinan, suami adalah individu yang setia menjadi tulang belakang. Segala proses yang memerlukan tenaga kaum lelaki akan dibantu oleh Saparadin Muhammad Noh. Kayu api, buluh serta sabut kelapa disediakan untuk proses menyalai. Itu belakang. Itu banyak tu. Tak apa. Sebelum disalai, Mazna akan membuat semakan akhir ke atas labu untuk memastikan setiap satu daripadanya berada dalam keadaan sempurna. Labu akan diletakkan secara terbalik di atas para dan ditutup dengan daun pisang. Ia akan dimasak sehingga warnanya menjadi kemerah-merahan atau kelabu tua. Bergantung kepada saiz para yang digunakan, setiap sesi menyalai dan pembakaran hanya memuatkan 16 biji labu sahaja. Kemudian tembikar akan dialihkan dan dimasukkan ke dalam unggun api serta buluh kering bagi memanaskan keseluruhan labu. Ia akan dibiarkan selama 7 jam sehingga bahan bakar hangus menjadi abu. Meskipun terpaksa berdepan dengan bahang api, mereka sekeluarga tidak pernah sesekali mengeluh. Sebaliknya, sentiasa bersemangat dari awal hingga akhir proses. Malah ketekunan dan kesabaran sentiasa menemani mereka selama 15 jam menyalai dan membakar labu bagi setiap sesi. Labu yang sudah dibakar akan dikambus ke dalam longgokan sekam padi dan dibiarkan selama 10 minit. Kombinasi ini menghasilkan asap tebal dan bau yang mampu menusuk hidung serta mengaburi mata setiap individu yang berada di situ. Labu yang telah disepuh akan berubah menjadi hitam sebaik dikeluarkan. Warna hitam yang dihasilkan secara semula jadi ini menambahkan lagi keindahan tembikar. Persoalan yang lazim timbul adalah cara untuk membezakan hasil seramik tradisional dan acuan. Bagi teknik picit tangan, bahagian dalam labu akan terasa lebih kasar berbanding labu acu yang licin.
Sudah menganggap seperti keluarganya sendiri, Sushilawati Sulaiman seringkali berkunjung ke sini untuk bertemu makna sekeluarga. Hand built ni dari segi spiritual dia, sebab dia pakai tapak tangan kan, jadi energi dia tu transfer pada tanah. Sebab tu dia kena buat dia relax. Dia tengah macam happy mood ke apa kan, so segala energi dia tu transfer pada yang dia pegang tu. So bila kita letak air pula ialah dia mempunyai memori dia sendiri. Sekiranya terdapat pameran seramik yang akan berlangsung, dia akan menempah puluhan biji labu untuk dipamerkan dan dijual. Sedikit sebanyak, ia dapat membantu penjualan labu sayung makna. Penghasilan labu hitam tradisional yang jauh lebih rumit dan teliti membuatkan ia dijual dengan harga lebih mahal sehingga mencecah ratusan ringgit. Selagi nyawa dikandung badan, Maknah tetap mengorak langkah meneruskan seni pembuatan labu sayung tradisional. Keunikan yang terdapat pada kraftangan tembikar picit tangan seharusnya menjadi warisan sejarah yang harus dipelihara dan dilestarikan agar tidak luput ditelan zaman.